Untuk episod apa cerita member kita yang seterusnya yang akan datang ini, kita akan mengunjungi seorang sahabat kita atau seorang pengusaha yang hebat dalam industri. Hai, Assalamualaikum, salam bahagia, salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam satu lagi episod terbaru. Episod yang semuanya bercambah daripada segmen Apa Cerita. Sebelum ni kita Apa Cerita dalam bentuk artikel, dalam bentuk blog, dan semula kita beranakkan dia dalam Apa Cerita 24 jam. Dan untuk segmen terbaru ni, Apa Cerita member kita, satu episod yang mana kita pergi melawat atau kita pergi ke markas kawan-kawan kita. Seperti anda lihat di skrin kita, kawan kita yang sekarang ini berada di sebelah saya. Saya perkenalkan Nik Syarimin bin Wan Muhammad Yusof. Apa khabar? Baik. Baik. Betul, nama betul Betul. Itu menunjukkan saya buat research. Nik Syarimin bin Muhammad Wan Muhammad Yusof. Tapi nama, soalan pertama saya, nama tuan ni Cik Nik. Itu nama kita Cik Nik. Itu soalan pertama saya. Kenapa nama Cik Nik? Okey, Cik Nik ni nama dia sebenarnya panggilan. Asalnya dulu memang saya mengajar, saya jadi pensyarah di MSU, PTBL. So pelajar-pelajar saya panggil Cik Nik. So dekat kat situ. So ada seorang student tu dia buat surname saya lah. Melekat sampai sekarang? Melekat sampai sekarang. Okey. So surname CEK, Cik Nik. Tapi masih menikah, berkahwin dengan isteri kat belakang tu. Kalau cameraman panning gambar belakang tu, gunakan nama Nik Syarimin lah. Ya, tak betul. guna nama Cik Nik. Beliau bukan memiliki kemahiran atau satu syarikat, tapi memiliki mengendali ataupun mempelopori 3 company ataupun orang kata pertubuhan lah. Yang pertama sekali lah dua syarikat satu pertubuhan. Cik Nik Production. Lepas tu kita ada Akademi dan satu lagi pergerakan lah. Okey, boleh tak kita terangkan satu persatu, bermula dengan Akademi? Okey, Akademi ni dia satu syarikat liability terhad. Saya bersama dengan orang kuat saya, iaitu isteri saya, yang kat belakang tu kalau boleh panning balik, itu isteri dia. Okey, biar isteri dia tahu. Siti Aisyah Ismail. So dia kita jalankan latihan, penyedia latihan lah, kita bagi penyedia latihan. So latihan-latihan yang kita buat dengan jabatan kerajaan, dengan syarikat-syarikat swasta, yang itulah yang kita buat. Dah berapa lama dah? Akademi kalau ikut dia punya tahun dia hampir 5 tahun, belum lagi 5. 4 lebih. Cik Nik Production yang datang kemudian selepas itu ke atau dia lagi dulu? Cik Nik Production syarikat yang datang dulu. Okey, Cik Nik Production ni adalah syarikat agensi pengiklanan. Syarikat agensi pengiklanan ni kita buat iklan dari segi iklan foto, dari segi gambar. Gambar tu dari penggunaan online, flyer sampai bercetak, sampai ke billboard lah. Lepas tu untuk iklan video, dari iklan video kecil-kecil macam IG apa semua tu sampai ke iklan TV. Sampai ke komersial lah ni? Komersial. Okey. Kalau boleh cerita sikit antara klien-klien terbesar atau yang kita kenal, yang Cik ni pernah cover? Klien yang terkenal, Jabatan Pembangunan Kemahiran. Okey, lepas tu klien kita yang itu dengan Rapid untuk billboard, yang iklan TV, yang SLDN ni lah. Okey. Last kali pergerakan. Kita nak tahu pergerakan. Pergerakan bukan company, bukan syarikat. Tapi adalah satu pertubuhan, satu kesatuan. Untuk siapa dan kenapa dia ditubuhkan? Okey, Pertubuhan Pereka Grafik Kebangsaan ni tujuan dia kita buat penggabungan di mana kita buat untuk jadikan matlamat dia, kita nak jadikan pertubuhan ni sebagai industry lead body lah. Industry lead body dekat Malaysia ni yang menjaga pertubuhan yang menjaga dalam bidang yang tersendiri. Contohnya dalam grafik, multimedia, fotografi, videografi dan juga animasi. Okey, dalam pertubuhan ni kita ada misi. So misi ni kita ada 5 tunggak lah dalam misi ni, iaitu jaga kebajikan. So yang mana kebajikan mereka ataupun kebajikan pekerja industri dalam industri kreatif ni. So contohnya baru ni PKP kan, ramai yang ada kesusahan nak bekerja, terkesan. Memang tak ada duit langsung. So kita buat collection, kita hantar barang dapur, kita hantar cash
yang mana yang mengikut duit tabung kita buat collection apa semua tu lah. Tu antara kebajikan ni lah. So kita ada juga buat apa orang kata semakan dengan pekeso. Kalau boleh yang freelance ni kita nak, kan kita dapat tahu yang Grab dah dapat pekeso kan. Maksudnya lebih sistematik lah ni. Sistematik. So kita nak buat itulah, itu dari segi kebajikan lah. Lepas tu kita buat meningkatkan taraf profesional. Daripada mereka grafik yang dulu gentil-gentil mouse tu, sekarang ni jadi orang profesional lah. Maknanya profesional tu dengan gaya kita sendiri lah. Contohnya ramai orang yang ada ilmu sikit dalam grafik, boleh mengajar. So kita salurkan ke JPK, contohnya dapatkan pengiktirafan, dapatkan tauliah mengajar. So bagi jelas jalan tu lah. Lepas tu selain tu kita nampak pekerja-pekerja industri, contohnya kameraman yang lama yang dekat Media Prima baru ni, kita persijakan dia, kita iktirafkan dia dengan SKM. Right. So dengan Sijil Kemahiran Malaysia. Ya betul. Sijil Malaysia, PPT lah, dengan cara pengiktirafan pencapaian terdahulu. Betul. Lepas tu seterusnya kita buat, antara kita buat business matching lah. Contohnya macam ada syarikat yang handle dekat sini, dekat Setialang contohnya. So kita ada kilang dekat, kawan member-member kita yang ada buat kilang printing apa semua dekat Batu Pahat. So kita buat collaboration lah macam tu. Networking ya. Collaboration, kita panggil business matching lah. Seterusnya yang last kali kita buat aktiviti, kita anjurkan aktiviti kita lah. Dengan sekolah, kita ada program co-curriculum sekolah yang kita buat tahun lepas sebelum PKP ni. Kita ada perantis industri kreatif co-curriculum bawah bersama Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang tu lah. Okey. Jadi peranan Cik Ning ni dalam pergerakan ni sebagai presiden ke, sebagai pelopor ke, macam mana? Apa jawatan? Sebenarnya pergerakan ni yang menubuhkan pergerakan ni saya sendiri. Tapi saya tidak mengambil tempat presiden lah, kita bagi orang lain. Pengasas lah ni? Pengasas. Okey. So saya bertindak sebagai setiausaha agung. Saya buat kerja lah. Sebab kecerapan saya buat kerja je. Betul. Cakap pun gigil lah. Tak apa. Sebab saya ada cameraman pun yang risau. Kalau cakap seorang-seorang tu dia gigil. Itu menunjukkan betapa hebatnya, satu lagi bukti betapa hebatnya Cik Ning sebagai pengasas. Sebab tadi yang 5 misi tu dia tak ada baca skrip Dia tak ada baca skrip langsung. Tak ada skrip depan mata dia ni. Tak ada Dia hafal. Jangan tunjuk. Cameraman jangan tunjuk. Okey, untuk soalan seterusnya, ini memang saya dah diarahkan oleh saya punya penerbit yang sedang memegang kamera untuk bertanya soalan ni. Tapi sebelum saya bersoalan, saya nak tunjuk di belakang kita ni Di belakang kita ni kita dapat tengok ada kelengkapan untuk latihan, ada komputer, ada semualah kelengkapan untuk training. Jadi boleh cerita sedikit apa yang ditawarkan di sini sebenarnya? Apa yang ditawarkan di sini untuk kita memantapkan diri kita dalam industri ni? Okey, syarikat saya, Channel Production ni syarikat agensi pengiklanan. Jadi untuk latihan kita ada buat, kita dapat tauliah daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran untuk menjalankan program sistem latihan Dol Nasional. Saya ulang balik apa kata dia? Tauliah Ini bukan main register SSM apa tadi. Tauliah ni susah nak dapat ni. Tauliah dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran untuk jalankan sistem latihan Dol Nasional. So dalam sistem latihan Dol Nasional ni, pelajar dia belajar kemahiran. Betul. Tapi dia bukan belajar macam mana dia belajar di universiti macam kita belajar dulu. So dekat sini kita latih dia bekerja. So macam internship program lah. Betul. Jadi diorang daftar, diorang masuk, kita train diorang macam pekerja. So pagi dia kena log in atau thumbprint apa semua tu, and then start buat job brief apa semua, buat kerja lah, buat design betul. Dan di tengah-tengah dia tu, dalam pukul 1 hingga 2 hingga 5, diorang akan belajar teori. So diorang akan belajar teori apa itu garisan, apa tu, teori-teori yang berkenaan lah. So dekat sini kita ada program yang ditauliahkan kat sini, Sijil Kemahiran Malaysia Multimedia tahap 2, Multimedia Visual. Sijil Kemahiran Malaysia reka bentuk Multimedia tahap 3, Sijil Kemahiran Malaysia Fotografi tahap 3, Diploma Kemahiran Malaysia tahap 4 untuk fotografi. Jika disebut tadi tentang kemahiran Malaysia, persijilan, NOS apa semua tu, sebenarnya di situlah titik pertemuan saya dan Cik Ning. Boleh kita cerita kepada para penonton? Saya tak nak cerita, saya segar nak cerita. Di manakah kali pertama kita berjumpa dan sebenarnya kita bertemu tu atas dasar apa?
Kita berjumpa dekat mesyuarat pembangunan NOS, Multimedia Interaktif, yang mana kita buat standard baru untuk industri. So macam kami ni orang dari industri, dan kita berkumpul dekat situ. Lepas tu kita buat luahan SOP masing-masing. Macam syarikat saya ada SOP dia macam ni, macam syarikat Elysian. So ada SOP dia. So kita gabungkan dalam satu menjadi standard yang mana boleh diguna pakai untuk seluruh Malaysia. Satu think tank, satu jawatankuasa, satu orang kata tu konsortium akademik dan industri. Ya, betul. Ramai yang tak tahu pasal benda ni sebab kita selalu bekerja di belakang. Tapi macam Cik ni pun cakap tadi betul, kita orang yang tak banyak cakap tapi kita banyak buat kerja dan kita buktikan. Ini penting. Sebab tu kita buat video-video macam ni supaya semua orang tahu. Sebab kalau Cik ni tak cakap, saya akan cakapkan bagi pihak dia. Bukan saya nak berkempen, bukan saya nak bising, tapi saya nak beritahu sampai masa tahun 2020 ni lah kita kena beritahu orang bahawa apa yang berlaku di industri selama ni kita kena war-warkan. Sebab banyak sangat bakat di luar sana, banyak sangat kemahiran di luar sana yang kita tak korek, kita tak serlahkan bakat diorang, sampaikan diorang tersalah atau tersilap cebur bidang. Kalau mak kata jadi doktor, jadi doktor. Kalau mak kata jadi polis, jadi polis. Tapi sebenarnya kemahiran bukan jadi polis. Kemahiran bukan jadi doktor, tapi lain, betul tak? Betul. Macam Cik Dik sendiri, ni soalan kita rendahkan sikit tone ya. Macam Cik Dik sendiri masih kecil dulu nak jadi apa sebenarnya? Saya masih kecil dulu nak jadi pelukis. Pelukis? Tapi dapat jadi pelukis ni? Dapat. Pelukis macam mana tu? Saya pelukis, kalau tak ada kerja langsung, pelukis tepi jalan lah. Sanggup masa tu lepas orang kata balik sekolah, pergi kat komplek PKNS, tengok orang melukis. Kat Shah Alam Saya sekolah Shah Alam. Oh, asal Shah Alam? Session berapa tu sekolah tu? Saya sekolah session 2. Saya tahu sekolah tu, SAAS. Dekat dengan saya punya universiti. Yalah. Mula pasti melukis sampai sekarang? Melukis sampai sebelum saya kena stroke lah. Oh, okey. Saya pernah kena stroke masa tu. Pendedahan berani ni, saya tak tanya soalan tu tau. Okey. Stop kat situ lah. Stop kat situ lah. So kita dah tak ada bakat. Bukan tak ada bakat, kita masih boleh melukis, boleh berkarya lagi lah. Berkarya, tapi kita punya kederat tu orang kata dah tak boleh nak, line tu dah tak boleh nak lurus macam dulu lah. Sebab tangan dah macam kosong sikit. Dan saya dapat rasakan yang saya percaya bahawa antara lukisan terakhir sebelum awak bersara daripada lukisan yang belakang ni, ini lukisan belakang ni? Ini bukan lukisan, ini gambar. Tapi real sangat lah. Gambar. Gambar. Saya ingat lukisan. Jadi itu beberapa soalan terakhir saya sebelum kita tamatkan sesi yang eksklusif ni, sebab saya tak nak lebih-lebih, nanti takut kena payment. Kita tamatkan. Saya nak tahu untuk mereka yang berminat untuk mendampingi dengan Cik Dik, untuk berguru di sini, untuk belajar sini, apa yang mereka kena buat selain daripada komen bawah YouTube ni? Kalau berminat nak belajar dalam industri kreatif ni, especially dalam bidang periklanan, advertising. Betul. So boleh cari saya di Siti Alam lah. Kalau ada, saya selalu dekat Facebook guna nama di Facebook page saya guna nama Cik Nik Production. Dan juga Art Academy Global. Selain itu saya punya personal Facebook Cik Nik PTECH. Okey. Tapi tak apa, kita akan tag semua tu producer Boleh tanya terus lah kalau berminat Boleh. Tak payah nak bunga-bunga, tak payah hantar bulu kuning, just terus I want to learn. Saya nak tahu lebih dengan pasal Cik Nik, dan Cik Nik akan tunjukkan ke jalan yang benar lah. Betul. Jadi pesanan kepada mereka yang mempunyai bakat, yang mempunyai kemahiran, yang minat dalam bidang advertising. Mungkin orang kata advertising ni dia level dia, orang kata tu banyak tingkatan atau susah apa semua. Apa antara pesanan-pesanan untuk mereka yang tiba-tiba mereka mau tersedar, mereka tersilap bidang, mereka tersilap, bukan tersilap lah, tak ada keberanian. Macam mana nak mula untuk mereka serius dalam bidang yang mereka ada passion atau ada minat? Okey, untuk nak belajar dalam bidang ni, kita bukan perlukan orang yang tera-tera sebenarnya. Maknanya bakat tu kita akan gilap, kita akan asah, kita akan tahu Di sini akan tahu. So yang penting minat tu kena besar. Sebab dalam industri ni jalan dia semua minat. Tak minat makan kita akan lemah. Soalnya automatic default akan tak ada apa-apa Betul. Okey. Jadi itulah ketika mula dengan minat lah. Lain semua akan automatic akan dapat. Okey. Itu dia soalan terakhir saya kepada Cik Nik yang secara rasmi lah. Terima kasih Cik Nik kerana beri saya peluang. Cik Nik sebenarnya orang yang sibuk. Kita nak ke sini pun kita banyak kali appointment, jadi tak jadi. Alhamdulillah ni jadi, betul lah apa dia?
Dan hari ni akhirnya kita nak ucapkan terima kasih, selamat maju jaya kepada semua bisnes, semua lapangan, semua ikhtiar, semua usaha, semua inisiatif yang Cik Nik buat. Tak kisahlah di pergerakan ke ataupun di Cik Nik Production maupun di Art Academy. Dan kita nak tutup kita punya majlis ni dengan soalan bonus lah. Soalan bonus dah lama saya nak tanya. Daripada awal kita jumpa kat Melaka dulu saya nak tanya. Saya mula jumpa dia kat Melaka. Mungkin ada orang pernah tanya atau mungkin tak pernah tanya, tapi saya nak tanya sebab saya tertanya-tanya. Ada tak pernah sebelum ni orang kata muka Cik Nik ni macam Sudirman Sukiman? Saya pun tak pernah tahu. Pernah tengok Rumah Kedai? Cerita Rumah Kedai lu masih belum puasa? Tapa. Tapa, ya. Ada orang cakap muka Cik Nik macam tapa ke? Tak ada. Tak ada Itu je lah soalan saya. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam rancangan Apa Cerita member kita. Saya Fazal Mokhtar dan ini adalah Cik Nik. Assalamualaikum. Bye-bye.